Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis yang terkenal yang dikenali dengan panggilan sahih Imam Muslim rahimahullahu taala. Nama asalnya adalah Al-Musnadus Sahih Al-Mukhtasaru Minas Sunan binaqlil adli 'anil adli an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Muslim rahimahullah telah mengumpulkan ribuan hadis yang sahih dan kita baru tiba pada riwayat 3406 yang mana berkenaan tentang hadis-hadis berkenaan tentang pernikahan dan perkahwinan. Maka pada kali ini dibawakan tajuk, ada 3 hadis berkenaan tentang tajuk Babu Nadmi Man Ra'a Mra'ah, sunnah bagi seseorang yang telah melihat mana-mana wanita, dia terlihat, fawaqa'at fi nafsih, lalu terdetik pada waktu itu suatu perasaan di dalam dirinya, ila an ya'tiya imra'atah au jariyatah, maka hendaklah dia bersegera mendatangi isteri ataupun hamba sahaya perempuan. Zaman dulu ada hamba perempuan, fayuwaqi'aha, lalu menyetubuhinya. Dan pada waktu itu jangan dilayan bisikan syaitan yang diletakkan berkenaan tentang apa yang dilihat, apa yang dia nampak. Maka ada 3 hadis dalam bab ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 3406. Wa bihi ilayhi qala hadatsana Amr ibn Ali qala hadatsana Abdul A'la qala hadatsana Hisham ibn Abi Abdullah ibn Abi qala hadatsana Hisham ibn Abi Abdullah an Abi Zubair an Jabir, daripada Jabir radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a mar'ah, telah melihat seorang wanita. Fa'atam ra'atahu, maka baginda telah segera mendatangi isteri baginda Zainab binti Jahash radhiyallahu anha. Wahiyya tam'as, dan ketika itu Zainab sedang menggosok ataupun menyamak mani'atan, satu kulit. Maka orang dulu bila ada kulit, mereka samak kulit tersebut untuk membuang bulu, kotoran dan sebagainya. Maka Nabi SAW panggil Zainab. Faqadah hajatah, maka baginda telah menyempurnakan ketika itu keperluan baginda bersama dengan Zainab. Thumma kharaja ila ashabi, kemudian bila dah selesai mandi dan semua, baginda telah keluar kepada para sahabat baginda lalu bersabda, innal mar'ah, sesungguhnya kadangkala seorang wanita, tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan, syaitan pada waktu itu akan menggambarkan perkara-perkara yang tak elok berkenaan apabila seseorang lelaki itu melihat wanita. Maksudnya syaitan akan menimbulkan nafsu, menimbulkan syahwat apabila melihat wanita. Maka Nabi pesan, fa idza absara ahadukum, apabila salah seorang daripada kamu melihat mana-mana wanita, falyati ahlah, dan kemudian dia timbul sesuatu pada waktu itu daripada bisikan nafsu, bisikan syaitan dan sebagainya. Sabda Nabi, maka hendaklah dia mendatangi isterinya. Fa inna dzalika, kerana sesungguhnya perkara tersebut, yaruddu, akan menangkis ma fi nafsih, apa yang ada di dalam hati dia. Maka Nabi pesan, kalaulah seorang lelaki apabila timbul nafsu, timbul syahwat kerana terlihat, sebab itu penting untuk menjaga pandangan, kerana semuanya bermula daripada pandangan mata. Namun sabda Nabi, kalaulah kerana dia dah terlihat seseorang dan sebagainya, terdetik nafsu dan syahwat dalam hati dia, maka Nabi pesan untuk segera menemui isterinya dan meminta kepada isterinya untuk bersama. Itu adalah lebih baik daripada bisikan nafsu dan syahwat tersebut
membawa kepada perkara yang haram, kepada perkara yang tidak elok. Riwayat 3407, riwayatnya lebih kurang sama. Wabi ilaihi qala hadatsana Zuhair bin Harb qala hadatsana Abdus Samad bin Abdul Warith qala hadatsana Harb bin Abil Aliyah qala hadatsana Abu Zubair an Jabir bin Abdullah, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'amra'ah telah terlihat seorang wanita. Fadzakara bimislih, baki hadis adalah lebih kurang sama. Ghaira annahu qala fa'ata mar'atahu Zainab wa hiya tam'asu mani'ah wa lam yadhkur tudbiru fi surati syaitan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Daripada sini kata Imam Nawawi pada baris yang kedua, 4, 6, 8, 9. Kata daripada sini kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa fihi, pada hadis ini antara pengajaran yang kita boleh dapat, annahu la ba'sa bi talabir rajuli mar'atah ilal wiqa'. Maka tidaklah pada waktu itu dianggap teruk ataupun dianggap tidak sopan jika seorang suami meminta isterinya untuk bersetubuh, untuk bersama. Fin nahar, walaupun pada waktu siang. Wa in kanat mushtaghilah, walaupun kadangkala isteri berada di dalam suatu tugasan dan kerja yang mana dia berkemungkinan untuk tinggalkan. Li'annahu, kerana kadangkala suami, kata Imam Nawawi, rubbama ghalabat 'ala ar-rajul syahwatah, kadangkala suami dengan sebab sesuatu yang dia tak nampak, yang dia terlihat, maka ketika itu telah naik nafsunya. Fayatadarrar, maka dia beroleh mudarat bitakhir, apabila ditangguhkan keinginan dia untuk bersama dengan isterinya dan sebagainya. Namun sebenarnya penting untuk setiap lelaki dan perempuan untuk menjaga pandangan mata, menjaga apa yang dilihat, kerana kebanyakannya bermula daripada itu. 3408, riwayat yang terakhir pada bab ini. Wabihi ilaihi qala wa hadatsani Salamah bin Syabib qala hadatsana Hasan bin A'yan qala hadatsana Ma'qil an Abi Zubair qala Jabir radhiyallahu taala anhu telah berkata bahawa aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ahadukum ajabatul mar'ah, apabila salah seorang daripada kamu menyukai seorang wanita, fawaqa'at, lalu terdetik sesuatu daripada nafsu, daripada syahwat, fi qalbih, di dalam hatinya, falyamid, maka hendaklah dia pergi, ila mraatih, kepada isterinya, falyuwaqi'ha, dan hendaklah dia menyetubuhi isterinya, fa inna dzalika, kerana perbuatan tersebut apabila telah hilangnya nafsu, habisnya nafsu, yaruddu, akan menangkis, ma fi nafsih, apa yang ada di dalam hati dia. Kalaulah tidak, al-a'yadzubillah, kata para ulama, kadangkala membawa kepada berfikir benda yang haram, apatah lagi membawa kepada kelakuan dan perbuatan yang haram. Riwayat 3409, ini adalah hadis-hadis yang panjang lebar berkenaan tentang mut'ah, berkenaan tentang nikah mut'ah. Apakah itu nikah mut'ah? Nikah mut'ah dihalalkan di awal Islam, kemudian diharamkan. Kemudian dihalalkan kembali untuk tempoh 3 hari ketika pembukaan kota Mekah, dan kemudian diharamkan kembali selama-lamanya. Apakah itu nikah mut'ah? Nikah mut'ah adalah ikatan perkahwinan untuk tempoh yang sementara. Maka dalam akad tersebut dah disebut jelas-jelas bahawa pernikahan ini adalah untuk tempoh yang sementara. Dan ianya pada zaman kita adalah haram, ianya tidak lagi dibenarkan mengikut ijma' kesepakatan para ulama', begitu juga mengikut apa yang kita akan baca dalam hadis nanti. Maka ada banyak pandangan yang sebenarnya dikongsikan di sini, terlalu banyak. Pada waktu itu pandangan-pandangan yang ada, kita sekadar nak mengambil pandangan yang mukhtar pada muka surat 907, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, maka pada baris yang ke-26, Al-Qaulul Mukhtar fi Tahrimil Mut'ah wa Ibahatiha. Maka kata Imam Nawawi, pandangan yang pada waktu itu yang dipilih, banyak pandangan. Ada yang kata haram ketika mana Khaybar, ada yang kata haram ketika pembukaan kota Mekah. Mana satu yang betul? Maka kata Imam Nawawi, was-sawabul mukhtar,
dan pendapat yang paling tepat dan yang paling betul, anna tahrima, bahawa sesungguhnya pengharaman nikah mut'ah dan juga penghalalannya berlaku sebanyak 2 kali. Maka sebab itu jangan kita terpedaya ada orang yang mengatakan boleh untuk melakukan nikah mut'ah. Sebenarnya ianya telah diharamkan. Sebahagian daripada golongan Syiah pada waktu itu mengatakan boleh untuk melakukan nikah mut'ah. Maka wa kanat halalan qabla Khaybar. Maka kata Imam Nawawi, sebelum peperangan Khaybar yang berlaku pada awal tahun 7 Hijrah, sebelum peperangan Khaybar, maka nikah mut'ah adalah dibolehkan. Summa hurrimat. Kemudian pada peperangan Khaybar, nikah mut'ah telah diharamkan. Maka ini adalah pengharaman yang pertama. Summa ubihat yaumu fathi Makkah. Kemudian pada pembukaan kota Mekah, nikah mut'ah telah dihalalkan. Wa huwa yaumu Autas, ianya dikenali juga sebagai peristiwa Autas. Maka ianya telah dihalalkan. Summa hurrimat yauma idzin ba'da 3 ayyam tahriman mu'abbada. 3 hari selepas pembukaan kota Mekah, maka Nabi SAW telah mengharamkan kembali nikah mut'ah mu'abbada untuk tempoh selama-lamanya. Maka tidak lagi boleh untuk bernikah secara kontrak, secara sementara, tidak lagi dibenarkan, tidak lagi dibolehkan. Kemudian pada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wastamarra tahrim, dan berterusan pengharaman tersebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada ijma'u ahli ilmi ala tahrimil mut'ah. Berkata Imam Nawawi, pada 2 baris selepas itu, kata Imam Nawawi, wattafaqal ulama, para ulama semuanya telah sepakat bahawa sesungguhnya nikah mut'ah ini kanat nikahan ila ajal, ianya adalah pernikahan untuk tempoh yang sementara. Maka disebut dalam akad dia bahawa dia nak berkahwin untuk tempoh beberapa hari, minggu ataupun bulan ataupun tahun. Maka itu yang dimaksudkan dengan nikah mut'ah. Wa firaquha yahsul bi inqida'il ajal, dan perpisahan akan berlaku sebaik sahaja tamat tempoh, min ghairi talak, tanpa perlu kepada talak. Inilah yang dimaksudkan dengan nikah mut'ah. Wa waqa'al ijma' juga telah sepakat selepas daripada itu ala tahrimiha, bahawa nikah mut'ah adalah haram, min jami'il ulama, mengikut pandangan semua para ulama, illa rawafid, kecuali golongan Syiah. Maka golongan Syiah pada waktu itu mengatakan boleh melakukan nikah mut'ah, namun pendapat mereka adalah ditolak kerana tidak bersandarkan kepada sebarang dalil dan juga sebarang hadis. Riwayat 3409, babu nikahil mut'ah. Tajuk hadis-hadis ini berkenaan tentang nikah mut'ah, nikah sementara. Wa bayan, dan penjelasan, annahu ubiha, pada awalnya ianya diharuskan, kemudian dibatalkan, maksudnya diharamkan, kemudian diharuskan kembali seketika, kemudian diharamkan, wastaqarra tahrimu, dan berkekalanlah pengharamannya sampai hari kiamat. 3409. Wa bihi ilayhi qala hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair al-Hamdani qala hadatsana Abi wa Waqi' wa Ibn Bishr an Ismail an Qais qala sami'tu Abdullah, maka aku telah mendengar Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kunna naghzu ma Rasulillah, kami pernah berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa lana nisaun, tidak ada bersama dengan kami isteri-isteri kami. Faqulna, maka kami berkata, ala nastahsi, mengapa kami tidak melakukan kembiri? Sebab mereka berada lama berjauhan daripada isteri dan itu sukar untuk para sahabat. Maka mereka berkata sesama sendiri, mengapa kita tidak melakukan kembiri, kasih sahaja? Fanahana an zalika, maka Nabi SAW telah melarang perbuatan tersebut. Summa rakhasa lana, kemudian baginda telah mengizinkan, memberi kelonggaran untuk kami, annan kihal mar'ah, untuk kami mengahwini para wanita, bisaubi, dengan mas kahwin, walaupun pakaian, ila ajalin, untuk tempoh yang tertentu. Ila ajalin, untuk tempoh yang tertentu, itulah yang dimaksudkan dengan nikah mut'ah. Thumma qara'a Abdullah, kemudian Abdullah bin Mas'ud membaca ayat, ya ayyuhalladzina amanu,
wahai orang-orang yang beriman, la tuharrimu, janganlah kamu mengharamkan tayyibati, perkara-perkara baik, ma ahallallahu lakum, yang Allah telah halalkan untuk kamu, wala ta'tadu, dan janganlah kamu melampaui batas, innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. 3410. Wa bi ilayhi qala wa hadatsana Utsman bin Abi Syaibah qala hadatsana Jarirun an Ismail bin Abi Khalid bi hadzal isnad mislah wa qala thumma qara'a alaina hadhihi al-ayah, kemudian Abdullah bin Mas'ud membaca kepada kami ayat tersebut, walam yakul qara'a Abdullah, itulah suratul Maidah ayat yang ke-87. 3411. Wa bi ilayhi qala wa hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Waqi'un an Ismail bi hadzal isnad qala kunna wa nahnu syabab, maka berkata perawi, kami pernah bersama dengan Nabi SAW dan ketika itu kami masih muda, maka kami meminta izin, wahai Rasulullah, ala nastasi, adakah boleh kami melakukan kembiri, kami melakukan kasih, kerana kami tidak mampu untuk menahan diri kerana berjauhan dengan wanita, dengan isteri. Walam yakul naghzu. 3412. Wa bihi ilaihi qala wa hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Amr bin Dinar qala sami'tu al-Hasan bin Muhammad yuhaddits an Jabir bin Abdullah wa Salamah bin al-Aqwa, maka daripada Jabir bin Abdullah dan Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhum, mereka berdua berkata, kharaja alaina, telah datang kepada kami, munadi Rasulillah, seseorang yang menyeru daripada pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, inna Rasulullah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qad adzina lakum, telah mengizinkan untuk kamu, antastamti'u, untuk kamu melakukan perkahwinan tempoh sementara, yakni mut'atan nisa, bersama dengan para wanita. Namun kita telah sebut ianya adalah sementara, setelah 3 hari maka diharamkan semula. 3413. Riwayat yang lebih kurang sama. Wa bi ilayhi qala wa hadatsani Umayyah bin Bistam al-Aishi qala hadatsana Yazid ya'ni ibn Zurai' qala hadatsana Ruhun wa huwa ibn al-Qasim an Amr ibn Dinar an al-Hasan ibn Muhammad an Salamah bin al-Aqwa wa Jabir bin Abdullah anna Rasulullah, sesungguhnya Nabi SAW telah datang kepada kami, kata Salamah bin Aqwa dan Jabir bin Abdullah, fa'adzina lana, maka Nabi SAW telah mengizinkan untuk kami, fil mut'ah, pada nikah mut'ah, nikah untuk tempoh yang sementara. 3414. Maka bermula daripada 3414, ada sebahagian riwayat daripada para sahabat yang menyebut bahawa zaman Nabi dan Abu Bakar boleh nikah mut'ah. Yang mula-mula mengharamkan adalah Umar bin Khattab. Namun sebenarnya kata para ulama, itu adalah daripada pandangan para sahabat yang pembatalan, pengharaman nikah mut'ah tidak sampai kepada mereka. Riwayat 3414. Wa bi ilayhi qala wa hadatsana Hasan al-Hulwani qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ibnu Jurayj qala Athaun qadima Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu telah datang kepada kami mu'tamiran, dalam keadaan menunaikan umrah. Faji'nahu fi manzilihi, maka kata Atha, maka kami telah datang bertemu dengan Jabir bin Abdullah di tempatnya. Fasa'alahu al-qaumu, maka beberapa orang telah bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang beberapa perkara. Summa zakarul mut'ah, kemudian mereka ada menyebut tentang nikah mut'ah. Faqala, maka Jabir bin Abdullah berkata, na'am ya, istamta'na, kami telah melakukan nikah mut'ah pada zaman Nabi SAW wa Abi Bakr wa Umar, dan pada zaman Abu Bakar dan Umar. Maka perkataan wa Abi Bakr wa Umar, maka di sini menimbulkan kemusykilan. Bukankah telah diharamkan 3 hari setelah dibenarkan pada pembukaan kota Mekah? Maka sebab itu, kata Imam Nawawi, pada baris yang kedua, 4-5 daripada bawah, kata Imam Nawawi, maka pendapat seperti Jabir bin Abdullah dan beberapa orang sahabat yang lain, yang mereka mengatakan boleh melakukan nikah mut'ah pada zaman Abu Bakar dan juga Umar, ianya adalah ala anna allazi istamta'a fi ahdi Abi Bakr wa Umar lam yablughu nasakh, mereka tidak sampai maklumat kepada mereka bahawa telah diharamkan nikah mut'ah setelah diharuskan, dibenarkan seketika. Begitu juga riwayat yang berikutnya, 3415. Wa bi ilayhi qala wa hadatsani Muhammad bin Rafi' qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ibnu Jurayj qala akhbarani Abu Zubair qala sami'tu Jabir bin Abdullah, Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu telah berkata, kunna nastamti'u bil qubdah, kami pernah melakukan nikah mut'ah
dengan mas kahwin segenggam minat tamar daripada kurma, wad daqiq dan segenggam daripada tepung. Al-ayyam untuk tempoh beberapa hari pada zaman Nabi SAW, wa Abi Bakrin dan pada zaman Sayyidina Abu Bakar, hatta naha anhu Umar sehingga Umar bin Khattab telah melarangnya berkenaan tentang peristiwa Amr bin Hurith. Namun sebenarnya ianya telah diharamkan pada zaman Nabi SAW lagi. Namun kata Imam Nawawi, para sahabat yang mengatakan begini, mereka tidak mendapat makluman tentang pengharaman nikah mut'ah. Mereka tidak mendapat makluman. 3004 berita tersebut tidak sampai kepada mereka. 3416. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Hamid bin Umar al-Bakrawi qala hadatsana Abdul Wahid yani ibn Ziyad an Asim an Abi Nadrah qala kuntu inda Jabir bin Abdullah. Abu Nadrah berkata, aku pernah bersama dengan Jabir bin Abdullah pada suatu ketika. Fa'atahu atin, maka telah datang kepada Jabir bin Abdullah seseorang lalu berkata, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Zubair ikhtalafa, mereka berdua telah berbeza pendapat fil mut'atain tentang dua mut'ah, iaitu mut'ah ketika mana haji tamattu' dan juga nikah mut'ah. Maka Jabir bin Abdullah berkata, fa'alnahuma, kami pernah melakukan kedua-duanya bersama dengan Nabi SAW, maksudnya pada zaman Nabi. Summa nahana anhuma, kemudian telah melarang kami daripada melakukan keduanya Umar bin Khattab, falam na'ud lahuma, maka kami tidak lagi mengulangi untuk melakukan keduanya. Tapi semua ini adalah kurang tepat. Sebenarnya yang telah mengharamkan nikah mut'ah adalah baginda Rasul SAW. Nanti kita akan baca riwayat-riwayatnya kemudian. 3417. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Yunus bin Muhammad qala hadatsana Abdul Wahid bin Ziyad qala hadatsana Abu Umais an Iyas bin Salamah an abihi qala, daripada Salamah bin Aqwa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, rakhasa Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kelonggaran ahma Autas pada peristiwa Autas. Peristiwa Autas berlaku ketika pembukaan kota Mekah. Fil mut'ah, Nabi telah memberikan keringanan untuk melakukan nikah mut'ah salasan, selama 3 hari. Summa naha anha, kemudian selepas 3 hari Nabi melarang untuk selama-lamanya nikah mut'ah. 3418. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Laysan Rabi' ibn Sabrah al-Juhani an abihi Sabrah, daripada Sabrah al-Juhani radhiyallahu taala, sesungguhnya beliau telah berkata, adzina lana Rasulullah, Nabi SAW telah mengizinkan untuk kami melakukan nikah mut'ah. Fantalaqtu ana wa rajul, maka aku telah berjalan bersama dengan seorang temanku, ila imra'atin min Bani Amir, menuju bertemu dengan seorang wanita daripada Banu Amir yang mereka nak membuat tawaran untuk melakukan nikah mut'ah. Ka'annaha bakrah, maka seolah-olah wanita tersebut adalah seperti bakrah, terjemahan asalnya adalah unta muda, tapi yang dimaksudkan di sini adalah wanita muda yang masih kuat. Aita, jenjang lehernya. Aita bermaksud tawilul unuq, pada waktu itu panjang, jenjang lehernya, menggambarkan kecantikan dan keindahan. Fa'aradna, maka kami telah menawarkan diri kami kepada wanita tersebut. Faqalat, maka wanita tersebut bertanya, ma tu'ti, apakah mas kahwin yang kamu akan berikan? Maka berkata Sabrah, ridai, iaitu ridak kami, kain kami. Wa qala sahibi, begitu juga temanku berkata, ridai, kain kami. Wa kana rida'u sahibi, dan adalah kain milik temanku, ajwad, adalah lebih indah, lebih elok daripada kainku. Wa kuntu asyabba, namun aku adalah seorang yang lebih muda berbanding dia. Fa idza nazarat ila rida'i sahibi, maka apabila wanita tersebut melihat kepada kain bukanlah maksudnya kain pelekat, tidak, kain. Apabila melihat kepada kain milik temanku, maka dia pun menyukai kain tersebut. Wa idza nazarat, apabila wanita tersebut melihat ilayya, kepada Sabrah, kepadaku, a'jabtuha, maka dia pun menyukai akan Sabrah kerana masih muda, masih handsome. Summa qalat, kemudian wanita tersebut berkata, anta warida'uka yakfini, kamu wahai Sabrah
dan juga kain kamu mencukupi untukku. Famakastu ma'aha thalatha, kata Sabrah, maka aku telah bersama dengan wanita tersebut selama 3 hari. Kemudian Nabi SAW membuat pengumuman, man kana indahu syai'un min hadhihi nisa, barang siapa yang ada di sisinya sesuatu daripada bersama dengan wanita-wanita ini, allati yatamatta, yang dia telah melakukan nikah mut'ah, falyukhalli sabilaha, hendaklah dia melepaskan wanita tersebut tanpa perlu cerai. Nak menunjukkan Nabi tidak lagi mengizinkan untuk melakukan nikah mut'ah. Riwayat berikutnya pun adalah lebih kurang sama, 3419 riwayat yang lebih kurang sama. Berkenaan tentang tentang Sabrah radhiyallahu taala anhu. Wabi ilaihi qala hadatsana Abu Kamil Fudail bin Husain Al-Jadari qala hadatsana Bishr ya'ni ibn Mufaddal qala hadatsana Umarah bin Ghaziyah an Rabi ibn Sabrah anna abah, sesungguhnya ayahnya Sabrah radhiyallahu taala anhu telah berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatah Makkah, untuk pembukaan kota Makkah. Qala, berkata Sabrah, fa'aqamna biha, maka kami telah tinggal di Makkah untuk tempoh 15 hari di Makkah sahaja. 30 baina lailatin wa yaumin, total 30 jika digabungkan siang dan malam. Fa'adzina lana Rasulullah, maka Nabi SAW telah mengizinkan untuk kami melakukan nikah mut'ah, iaitu nikah untuk tempoh yang sementara bersama dengan wanita. Fakharajtu ana wa rajulun min qaumi, maka kata Sabrah, aku telah keluar bersama dengan seorang lelaki daripada kaumku. Wali alaihi fadlun, dan adalah bagiku berbanding dia fadlun, kelebihan, fil jamal, pada keindahan rupa paras. Kata Sabrah, aku lebih lagi handsome daripada orang lain yang bersama denganku. Wa huwa qaribun minad damamah, dan beliau adalah seorang yang sangat hampir. Ad-damamah bermaksud dengan kehodohan. Dia adalah sedikit hodoh. Ma'akulli wahidin minna, setiap daripada kami membawa burdun, sepasang kain. Faburdi khalaq, maka adalah kainku adalah sebuah kain yang lama. Wa amma burdu ibn ammi, adapun kain kaumku, lelaki daripada kaumku yang beliau panggil sebagai sepupunya, faburdun jadid, adalah kain yang baru. Ghaddun, lagi indah. Ghaddun bermaksud na'imun, indah. Kain yang mahal. Hatta idza kunna bi asfali Makkah atau bi a'laha, sehingga apabila kami berada di dataran rendah Mekah ataupun dataran tinggi Mekah, fatalaqatna fatatun, seorang wanita muda telah menemui kami. Mithlul bakrah, wanita muda tersebut adalah sangat muda dan kuat. Al-anat-natah, dan juga jinjang lehernya. Anat-natah maksudnya jinjang, menggambarkan keindahan dan cantik tubuh badannya. Fakulna, maka berkata Sabrah, maka kami pun telah berkata, halaki an yastamti'a minki ahaduna, adakah boleh melakukan nikah mut'ah dengan kamu salah seorang daripada kami? Maka wanita tersebut bertanya, wa madza tabzulan, maka apakah mas kahwin yang kamu akan berikan? Fanasyara, lalu telah membentang setiap daripada kami burdahu, kain masing-masing. Faja'alat tanzuru ila rajulain, maka wanita tersebut telah melihat kepada kedua kami. Wa yaraha sahibi, yanzuru ila itfiha, dan juga telah melihat kepada wanita tersebut temanku, dan dia telah melihat kepada sisi wanita tersebut. Itfiha ay janibiha. Faqala, maka berkatalah temanku, inna burda hadza, sesungguhnya kain Sabrah ini, khalaqun, adalah kain yang lama. Wa burdi jadidun ghaddun, sementara kain yang aku bawa adalah kain yang baru lagi indah, kain yang mahal. Fatakulu, maka wanita tersebut menjawab, burdu hadza, adapun kain Sabrah ini walaupun lama, la ba'sa bihi, tak mengapa, kerana Sabrah lebih handsome, lebih muda daripada teman dia. Maka wanita ini mengulangi sebanyak 3 kali ataupun 2 kali. Tsummastamta'tu, kemudian aku telah melakukan nikah mut'ah dengan wanita tersebut. Falam akhruj, maka tidaklah aku keluar sehingga Nabi SAW telah mengharamkan kembali nikah mut'ah.
3420 kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya adalah lebih kurang sama. Wa bi ilai qala hadatsana Ahmad bin Sakhr ad-Darimi qala hadatsana Abu Nu'man qala hadatsana Wahib bin qala hadatsana Umarah ibn Ghaziyah qala hadatsani Rabi ibn Sabrah al-Juhani an abihi qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'am al-fath ila Makkah fadzakara bimithli hadits Bishr wa zada qalat wa hal yasluhu dhalika wa fihi qala inna burda hadza khalaqun muhun. Muhun bermaksud bal, iaitu adalah kain yang lama. Kita berhenti di sini sebab dah masuk waktu azan. Kita akan sambung riwayat 3421 pada jam 10 suku ataupun 10.30 insya-Allah. Terima kasih semua, jumpa lagi.